Bab ke-17, sekiranya mereka bertaubat, mendirikan sembahyang dan memberi zakat, maka biarkanlah mereka, yakni janganlah kamu menggugat mereka. Abdullah bin Muhammad al-Musnadi meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Rawh al-Harami bin Umarah meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Waqid bin Muhammad, katanya saya telah mendengar ayahku meriwayatkan dari Ibni Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang dan memberikan zakat. Apabila mereka melakukan semua yang tersebut itu, berarti terpeliharalah darah dan harta benda mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam. Soal hati mereka itu terserah kepada Allah. Kita tengok dulu sekali. Sebenarnya bab mula-mula yang kita baca saat ni, baru ni telah pun dibincangkan sedikit sebanyak tentangnya. Hari ini sebagai sambungan lagi kepada hak dulu, iaitu hadis yang ke-22 ke-21. Di sini pun Imam Bukhari bermaksud nak menceritakan bahawa iman itu ada beberapa juzuknya. Di antara juzuknya ialah amalan. Sebab itulah dalam hadis ini, kalau kita tengok molek, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ahli syurga akan masuk ke syurga dan seterusnya. Allah berfirman, Allah berkata, keluarkan yang daripada neraka itu orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi iman. Di sini maksud Imam Bukharinya, dia sebut iman di sini ialah dengan makna amalan, seberat biji sawi amalan. Sedangkan ini dalam riwayat Imam Malik, daripada Amr bin Yahya Al-Mazini. Imam Bukhari sebut, selepas tu Wuhaib berkata, haddatsana Amrun, Amr meriwayatkan kepada kami. Yani Amr bin Yahya Al-Mazini itu meriwayatkan kepada kami. Dia kata khardalin min khair, gitu, khardalin min khair, yakni seberat biji sawi kebajikan ataupun amalan. Artinya Imam Bukhari nak cerita di sini, hak tersebut dalam riwayat Imam Malik, perkataan iman itu dengan makna khair, yakni amalan. Seolah-olahnya Imam Bukhari nak dengan mengemukakan riwayat Amr, dengan mengemukakan riwayat Wuhaib ini, ia mengambil daripada guru yang sama, iaitu tok guru Imam Malik juga, Amr bin Yahya Al-Mazini, ialah dengan maksud, dia buat mari ini dengan maksud menyatakan iman itu dihuraikan dalam hadis yang lain dengan makna amalan, bukan dengan makna iman yang merupakan tasdik, membenarkan dalam hati itu, tidak, tapi amalan. Itu tujuannya. Baru ni kita banyak dah juga bincang ni. Lepas tu sebab apa Imam Bukhari tidak ambil riwayat Wuhaib tu terus jadikan sebagai asas riwayat dia, tetapi dia ambil riwayat Malik, sedangkan riwayat Malik itu tidak jelas menunjukkan amalan.
Imam Bukhari nak ceritanya amalan itu. Beza ahli iman ini dalam amalan, bukan dalam iman. Dalam amalan. Tapi amalan itu sebahagian daripada iman. Mana dia nak ceritanya ahli iman dia berbeza dalam iman. Perbezaan dalam iman itu dapat dilihat pada amalan dia. Dapat dilihat pada amalan dia. Sebab kalau kita pakai iman ini dengan makna iman sungguh, yang ni tasdik dalam hati itu, membenarkan dalam hati itu, tak boleh jadi. Sebab apa? Ada riwayat yang menyebutkan Allah SWT suruh keluarkan orang yang keluarkan daripada neraka, maksudnya orang yang ada di dalam hatinya seberak jagung, iman, seberak biji bali, iman, seberak biji gandum, iman. Jadi tak serupa tu. Sini seberak biji sawi, iman, dia suruh keluar. Jadi kalau kita kata iman tu dengan makna apa-apa yang dipercayai, perlu dipercayai, hak tu tak boleh lebih kurang. Hak tu dia kena sama ya. Tak boleh kata orang ni percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada gini-gini, tapi dia tak payah percaya kepada akhirat. Hanya orang ni kena percaya kepada akhirat tu. Satu pihak lagi tak ada lagu tu. Semua kena percaya, mana-mana hak termasuk dalam imaniyat, perkara-perkara yang berkait dengan iman tu kena percaya belaka. Tak ada lebih kurang. Kalau ada lebih kurang tak? Dulu dia percaya kepada akhirat, lepas tu dia tak percaya pula, dia kurang. Ataupun dia tak percaya tu, kurang lah dalam bab tu. Tak boleh. Tak jadi iman tu. Iman tak jadi, tidak sah. Jadi apa dalam hadis dia sebut ada seberak jagung, seberak biji gandum, seberak biji bali, seberak biji sawi. Ini menunjukkan iman itu bukan dengan makna yang perlu kita percayai. Kalau dalam istilah dia, dalam bahasa Arab dia sebut mu'man bihi. Perkara yang dipercayai itu semua serupa ya. Seperti mana seseorang Islam yang lain wajib percaya, Nabi pun wajib percaya lagu itu juga. Kalau Nabi sekali pun, apa tak lagi orang lain, serupa ya. Kena percaya kepada syurga, neraka, kena percaya kepada malaikat, kena percaya bahawa semua-semua yang berkait dengan akidah tu kena percaya belakang. Tak boleh kurang kat tu. Ini menunjukkan bahawa ada lebih kurang ni bukan iman itu sendiri, tetapi amalan. Itu maksud Imam Bukhari, amalan. Amalan memang ada lebih kurang lah. Memang ada lebih kurang. Orang ni sembahyang fardu saja. Orang ni selain daripada hak fardu, dia sembahyang sunat juga. Orang ni dia puasa hak fardu saja. Orang ni selain daripada hak fardu, dia puasa sunat juga. Dan begitulah seterusnya lain. Beza tu. Beza pada amalan. Lepas pada tu dia kata seberak biji sawi di sini. Jadi nak tahu seberak ni, seberak biji sawi, seberak biji gandum, seberak biji bali ke apa tu, amalan maknanya. Amalan tu dia ada berat. Nak tahu berat tak berat ni dia kena timbang. Dia kena timbang. Jadi apakah yang ditimbang? Daripada amalan manusia tu, apa yang ditimbang? Adakah amalan tu sendiri ditimbang? Ataupun suratan amalan, suratan amalan, iaitu sahaif al-a'mal, buku-buku catatan yang malaikat catat tentang amalan kita tu. Hak tu kau atau tuan diri tu, orang yang melakukan amalan itu sendiri ditimbang. Hak mana ditimbang ni? Sehingga jadi seberat ni, seberat ni, seberat ni hak mana ditimbang? Di situ ada beberapa pendapat ulama. Ada ulama mengatakan, di antara yang berpendapat begini ialah Ibnu Abbas di kalangan sahabat, dan Imam Bukhari sendiri. Dia berpendapat bahawa amalan manusia itu yang akan ditimbang. Itulah ia jadi nyata seberat biji sawi, ia jadi nyata seberat biji gandum dan sebagainya. Amalan dia tu sendiri ditimbang. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan inilah pendapat yang masyhur, dinukilkan daripada ahli sunnah wal jamaah, gitulah. Inilah pendapat yang paling popular lah, kita kata.
Tetapi ada juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia berpendapat, dia berpegang yang ditimbang itu ialah sahaif a'mal, sahifah amalan seseorang, iaitu suratan amalan seseorang itu. Bukan amalan dia tu sendiri, tetapi buku yang dicatat oleh malaikat. Itu yang ditimbang. Di antara ulama yang memilih pendapat ini, yang berpendapat seperti ini dan menyokong hal ini, iaitu Imam Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan ramai lagi ulama-ulama tafsir yang lain. Bahkan ada hadis-hadis pun yang menunjukkan yang ditimbang itu ialah buku catatan, buku catatan amalan seseorang itu. Iaitu umpamanya dalam Sunan Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad ada satu riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, iaitu ada seorang dikemukakan pada hari kiamat nanti, dibuka suratan amalan dia, buku amalan dia. Dalam tu 99 buku dibukakan, 99. Setiap buku tu panjangnya sejauh mata memandang. Panjangnya sejauh mata memandang. Lepas tu dikatakan kepada dia, adakah malaikat aku telah menzalimi apa-apa terhadap kamu? Malaikat telah berlaku zalim ke kepada kamu? Tanya. Dia kata tidak. Lepas tu ditanya lagi, kamu ada nak bantah apa-apa kah? Apa yang tercatat dalam ni? Kamu ada ke nak bantah? Nak kata tidak. Orang itu akan berkata tidak, tidak nak bantah. Semuanya pada tak molek berlaku amalan dia tu. Hak saat ni 99 saat ni tak molek berlaku. Tiba-tiba mari satu kad. Orang panggil hadis ini dikenali dengan hadithul bitaqah, hadis kad. Mari satu kad, mari, yang mana ada pada surat tu, kad itu, kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Orang tu berasa nak jadi apa dengan hak lain 99 ni, buka sepanjang tu, ni sekeping ni, nak jadi apa kad ni. Dia buat tak ada harapan dia, dia ni akan lepas, akan selamat. Tetapi apabila dia letakkan kad saat ni di atas timbangan, maka kad saat ni lebih berat, menyebabkan hak sebelah ni, sebelah hak baik ni berat daripada hak baik, hak jahat, hak buruk tu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Maka dia, Allah SWT ampunkan dia, masuk syurga dia. Ni nak ceritanya di sini menunjukkan yang ditimbang itu ialah suratan amalan itu. Sehingga kalimah syahadah tu sendiri ada catatan khusus, ada kad khusus. Lepas tu amalan-amalan lain itu yang ditimbang. Hak sebelah lagi tu letak amalan-amalan hak buruk lah. Hak tu lah jadi beratnya. Tadi dia berasa tak ada harapan, mari hak ni duduk sebelah, jadi berat hak ni. Kalau kita kata buku ataupun suratan amalan itu yang ditimbang, hak tu munasabah sikit kita nampak. Munasabah kita agak boleh terima lah. Sebab apa? Dalam bentuk buku kan dia ada berat dia. Dia berjirim, kita kata berjisim, bolehlah ditimbang. Tapi kalau hak pendapat yang mengatakan amalan itu sendiri ditimbang, tu lagu mana? Amalan itu sendiri ditimbang. Mungkin kalau zaman dulu payah orang nak faham. Cuma dah sebut amalan manusia tu ditimbang, terima. Gitulah sikap orang dulunya, terima. Zaman sekarang ni orang boleh timbang, boleh ukur belaka. Banyak perkara dah boleh ukur. Boleh ukur kepanasan, boleh ukur cahaya, boleh ukur air, meta air, boleh ukur elektrik sebanyak mana diguna. Semua ada alat. Ada alat belaka. Meta perjalanan sebanyak mana kena bayar. Kalau kita naik taksi, naik kereta, ada belaka meta.
Metal minyak, boleh ukur, boleh kita tahu berlaku. Dan zaman dulu yang jadi masalah, yang orang payah nak terima tu, yang jadi berat tu, sebab apa? Sebab dia kira amalan ini berupa a'rab. Dia amalan itu satu sifat. Sifat itu dia tidak berdiri sendiri. Macam mana nak timbang sifat? Nak timbang sifat macam mana? Kalau orang kita boleh timbang, orang yang gemuk. Tapi kalau gemuk tu sendiri dah, atau kegemukan itu, adakah boleh nak timbang? Tak boleh. Dia kata. Jadi dia tidak, zaman dulu orang payah nak faham benda ni. Supaya juga dia kata hak lebih kekalnya jisim. Kalau arad ni dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Sifat lah, jenis sifat putih, gemuk, apa semua tu, dia tidak kekal. Dia kena menumpai benda lain. Misalnya kita kata putih ni, dia kena ada ketah ni. Dia tidak boleh putih sendiri ada. Dia tak faham bahawa arad ini, zaman sekarang orang buktikan arad ini boleh kekal lagi daripada hak tubuh. Lebih kekal lagi daripada hak tubuh ni. Orang zaman dulu tak nampak, ahli-ahli falsafah dulu tak faham hak tu. Tapi kalau kita zaman sekarang ni, kita boleh faham. Cuba tengok tubuh kita, semasa hidup ada lah, boleh pergi mari kan, boleh pegang. Tapi apabila mati, siapa satu masa tak ada, tak boleh nak kata duduk mana, tak tahu duduk mana. Kalau pergi gali kubur tu, tanah yang ada, siapa ke mereka tu. Tetapi a'rad dia, amalan dia, hak dia tinggal berkekalan. Orang boleh rasa hak dia tinggal tu. Kalau kita tengok gambar dia, ada duduk senyum semacam, misalnya kalau dia senyum, duduk senyum, gambar dia. Mana itu orang ambil rupa dia tu lah a'rad itu. Rupa dia tu lebih kekal lama lagi. Begitu juga suara dia. Kalau kita rekodkan suara dia tu, lebih lama lagi kekal daripada tuan diri. Tuan diri tak ada. Tak boleh nak kecek. Tapi suara dia duduk kecek lagi. Dia duduk ceramah lagi melalui CD dia, kita kata melalui kaset dia, masih lagi ada. Ini menunjukkan a'rad itu boleh kekal, bahkan lebih lama lagi, dan boleh diukur, boleh ditimbang. Dan ini sekaligus menunjukkan bahawa kita ahli sunnah ni beruntung. Sebab apa? Kita pegang dengan hadis, walaupun suatu ketika mungkin kita tidak faham. Seperti dalam perkara ni, orang zaman dulu tak faham. Buat-buat Mu'tazilah tolak semua ni hadis ni. Sebab apa? Dia terlalu guna akal sangat. Dia kata mana-mana hadis yang bercanggah dengan akal, kita tolak. Mana boleh a'rad ni lebih kekal, lebih lama daripada jisim. Dia tak boleh terima waktu. Mana boleh amalan ditimbang, tak boleh nak timbang amalan. Jadi dia ingat mana sesuatu yang boleh ditimbang ni hanyalah mana sesuatu yang berjisim. Gitu. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah, nasib baik. Sebab apa? Kita terima hadis itu. Kemudian tengok keadaannya menyebelahi kita dah sekarang ni. Keadaannya menyebelahi kita, orang semua boleh faham. Semua boleh ukur, angin boleh ukur, gon ni boleh ukur belakang, boleh tahu. Jadi kalau kita kata amalan itu sendiri yang ditimbang, pun tidak jadi masalah. Pendapat yang ketiga, iaitu mereka ini mengatakan tuan diri itu sendiri ditimbang. Tuan diri. Cumanya timbangan tu pelik. Walaupun orang ni gemuk besar, tapi kalau dia tak ada amalan ringan jadi. Situlah nampak. Mana bukan duduk pada tubuh tu. Bukan duduk pada tubuh, tetapi duduk pada amalan. Amalan itulah yang menyatakan berat ataupun ringan manusia pada ketika itu. Ini pun dia ada dalil juga. Golongan yang ketiga ni dia ada dalil juga. Di antaranya hadis yang tersebut dalam Bukhari dan Muslim. Akan datang kita akan jumpa dalam Bukhari ni. Hadis Abu Hurairah, iaitu yang berbunyi, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yawmal qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Akan datang orang yang besar, gemuk pada hari kiamat nanti, tetapi beratnya di sisi Allah tidak ada walaupun seberat sayap lalat, sayap nyamuk.
Seberat sayap nyamuk pun tak ada berat dia tu. Ini menunjukkan dia tu sendiri ditimbang. Dia tu sendiri, tu diri tu, batal tubuh dia tu yang ditimbang. Lagi Nabi SAW pernah bersabda berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud. Sebab katanya Abdullah bin Mas'ud ni orang yang kecil, kaki betih dia ni koceh, kita kata betih dia. La rijlu Abdullah athqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhud. Sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dalam mizan pada neraca seksa pada hari kiamat nanti daripada bukit Uhud. Lebih berat daripada bukit Uhud. Yang ni dia sebut kaki dia. Dia sebut kaki dia tu dalam neraca nanti di hari kiamat nanti lebih berat daripada bukit Uhud. Lagi Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi lahuma yani as-saqain athqalu fil mizan min Uhud." Sesungguhnya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu, betih dia tu lebih berat lagi dalam timbangan nanti daripada bukit Uhud. Lebih berat lagi daripada bukit Uhud. Ini menunjukkan bahawa yang ditimbang tu tubuh tu. Jadi ada belaka tu riwayat-riwayat itu. Ada belaka. Amalan itu, itulah sekurang-kurangnya kalau kita ingat ayat Quran itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang melakukan amalan baik walaupun seberat zarah, seberat. Jadi amalan baik, amalan itulah maknanya yang ditimbangnya seberat zarahnya. Amalan buruk pun lagu tu juga. Jadi dalam hadis, dalam Quran ada belaka dia ni. Jadi hak mana satu yang betul? Boleh jadi betul belaka. Kita terima belaka, tak jadi masalah. Boleh jadi yang disebutkan dalam hadis ini, setengah-setengah orang ditimbang amalan dia, setengah-setengah orang ditimbang suratan amalannya, setengah-setengah orang ditimbang dia tu sendiri. Jadi adalah maksud Tuhan tu. Tujuan dia apa? Orang ni lagu ni, orang ni lagu ni, dia ada maksudnya. Mungkin orang yang jaga body dia sangat, besar sangat tubuh dia, mementingkan tubuh dia sangat, seseolahnya segala-galanya dinilai pada tubuh dia, duduk jaga sangat kecantikan dia misalnya. Kalau orang lelaki duduk besar body dia, jaga body lah kita kata. Boleh jadi Tuhan akan tunjuk tak ada berguna belaka semua tu. Semua tak ada nilai di sisi Allah. Apabila ditimbang tak ada nilai. Sebab apa? Lebih nyata kalau tunjuk gitu. Lebih nyata kepada orang yang tengok. Sebab di pada mahsyar nanti akan ditunjuk macam-macam, tidak serupa. Walaupun keadaan tu sama, tempat tu sama, tapi masing-masing orang mengalami tidak serupa. Tidak serupa. Jadi ini bergantung kepada keadaan orang. Dan Allah lah saja yang tahu siapa yang akan ditimbangkan amalan dia begini, siapa pula yang akan ditimbang amalan dia dengan cara lagu ni. Itu kita tidak tahu. Sebab itulah Ibnu Katsir mengatakan boleh jadi mana kita terima semuanya, setengah-setengah orang ditimbang amalannya, setengah-setengah orang ditimbang buku catatan amalan dia tu, setengah-setengah orang ditimbang dia tu sendiri. Jadi benda ni ulama sudah terima. Jadi hadis ini sahih belaka dan ada dalam Quran setengahnya, ada dalam hadis setengahnya, kita boleh terima belaka, tidak jadi masalah. Tidak kata ini bertentangan. Tidak bertentangan. Dalam hadis ini dia ceritakan apabila masuk neraka tu ada yang lambat keluar. Apabila dikeluarkan mereka itu, mereka sudah jadi hitam legam, iswaddu. Maka mereka dicampakkan ke dalam sungai Haya ataupun Hayat. Sungai Haya makna dia hujan, ataupun hujan di musim hujan. Itu satu makna dia. Satu lagi Haya dengan makna malu, sungai malu. Nama dia sungai malu. Itu atas perkataan Haya saja. Ataupun Haya, sungai kehidupan,
Imam Malik yang syak. Nabi SAW kata lagu mana dia tidak tak jelas molek daripada tok guru dia. Nahril Haya ke ataupun Nahril Hayat. Dia sebut dua tu. Sungai malu ke sungai kehidupan, ataupun sungai yang mana airnya itu daripada hujan ke ataupun sungai kehidupan. Imam Malik syak. Tetapi Imam Bukhari menghilangkan syak dia tu, iaitu anak murid Amar yang lain selain daripada Imam Malik, iaitu Wuhaib. Dia kata Al-Hayati dengan tidak ada syak. Dengan tidak ada syak. Yang ni sungai kehidupan. Itu maksudnya sungai kehidupan. Hak dia dengar tok guru dia, iaitu tok guru pada Imam Malik juga. Tok guru dia kata sungai kehidupan. Dia tidak syak. Tapi Imam Malik dia ada syak tu. Lepas tu kita kata dia imam besar, tapi dia ada syak juga. Ada juga tidak pasti. Ini satu menunjukkan imam walaupun besar mana pun, ada kalanya dia tidak yakin tentang sesuatu perkara. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini bukan menunjukkan kekurangan dia, bahkan menunjukkan kelebihan dia, kerana amanah dia dalam menyampaikan ilmu. Kalau sesuatu yang dia tidak berapa jelas, dia akan sebut dengan cara syak. Sebab dekat-dekat tu bunyi Nahril Haya. Nahril Haya, dekat-dekat tu. Kalau dia sebut Nahril Hayati, barulah butir kita kata. Ini boleh je. Tapi dalam percakapan orang sebut Nahril Haya, gitu. Jadi Hayah, kalau dia sebut Hayah, terada. Ini kadang-kadang sebutan ini dia jadi tidak berapa jelas. Boleh jadilah ketika Imam Malik dengar tu, guru dia tersebut tidak berapa terang. Ketika Wuhaib dengar, dia sebut terang. Jadi dia tidak ada syak. Imam Malik sebut dengan syak itu sebenarnya menunjukkan kelebihan dia. Dan dalam bab hadis perlu sebenarnya lagu tu. Kalau kita tidak yakin, kita kena kata dengan syak. Ataupun sesuatu hadis itu kalau kita tidak ingat molek, selepas pada kita sebut itu, ulama-ulama mengatakan kita kena kata au kama qala alaihi salatu wassalam. Moleknya kita kata begitu, atau begitulah lebih kurang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kata begitu. Jangan kita yakin betul itulah lafaz Nabi, begitulah lafaz Nabi. Ini menunjukkan amanah. Nahril Haya ataupun Nahril Hayat. Imam Malik yang syak. Tetapi kalau kita ambil kira hak syak ni, dia ada kelebihan juga. Apa sebab dia kata Nahril Haya? Kalau kita pakai haya tu dengan makna hujan, mana sebagaimana dalam dunia ni bumi ni subur, tanah yang mati subur disebabkan oleh sungai. Apalagi hujan, sungai ni dari mana? Daripada air hujan. Mana itulah punca kehidupan, kesegarannya. Begitulah besok pun lagu tu juga. Satu lagi Nahril Haya, mana sungai malu. Ini menunjukkan bahawa malu itu satu perkara yang besar artinya. Malu itu satu perkara yang besar artinya. Jadi sehingga disebutkan di dalam hadis ini sungai malu. Sebab itulah dalam hadis disebutkan malu itu adalah satu cabang yang besar daripada iman. Ini menunjukkan kepentingan dan keistimewaan sifat malu itu. Dan sebagainya kita sudah bincang dah dulu. Kalau kita kata Nahril Hayat, maknanya sungai kehidupan, artinya dengan masuk ke dalam tu jadi hidup semula. Jadi hidup semula. Sebelum pada tu mati kah? Tidak. Mana bukan makna mati, tetapi tidak ada arti hidup lah. Tidak ada arti hidup. Dalam keadaan siksaan begitu. Arti hidup di bawah ada kalau dalam penuh nikmat. Mereka pun tumbuh seperti mana tumbuhnya biji benih di tepi sungai ataupun dekat banjir. Alam tara annaha takhruju safra multawiyah. Di sini Nabi SAW menggambarkan macam mana kalau tanah yang subur, biji benih yang mudah tumbuh itu dia cepat sangat keluar. Begitulah perbandingannya. Orang yang saat ni jadi hitam lega tu jadi kuning semula, jadi comel semula, dan naik segar semula.
Tak apalah, itulah mungkin sebahagian lagi daripada hak baki lagi berkenaan dengan hadis tu dulu, sebab kita sudah bincang dah sebahagian daripadanya. Itulah tak lebih kurangnya. Kesimpulannya, Imam Bukhari kata di sini iman di sini dengan makna amalan. Artinya oleh kerana amalan dengan iman tu hubungan dia tu sangat rapat, tak boleh dipisahkan, sehingga kita boleh katakan perkataan iman untuk amalan. Itulah iman yang berarti bagi seseorang Islam. Amalan yang berarti bagi seseorang itu ialah amalan yang ada asas iman. Mana tak boleh dipisahkan dua tu, sehingga boleh ditukarkan. Sebab itulah Nabi SAW selalu tukar. Kadang-kadang tempat iman tu dia sebut amalan khair, kadang-kadang tempat khair tu dia sebut iman. Ini menunjukkan sangat rapat hubungan dia tu. Jadi puak-puak Murji'ah yang mengatakan amalan ni tidak ada kena-mengena dengan iman, tak betul sama sekali. Itulah tujuannya. Supaya apa? Supaya kita ni, orang Islam ni jadi aktif, cergas. Tidak kata satu umat yang hanya berkhayal saja, yang tahu khayal saja, yang tahu bermimpi saja, tetapi satu umat yang buat kerja. Satu umat yang buat kerja, bukan umat yang duduk mimpi saja. Duduk mimpi saja, duduk khayal saja. Bukan lagu tu. Kalau kita tengok di sini, Ahli Sunnah wal Jamaah menekankan iman dengan amalan. Kalau ajaran yang sesat seperti Murji'ah tu, tidak, iman saja, amalan tak ada. Dari segi perbuatannya boleh jadi serupa dengan orang kafir. Itu tidak ada makna. Tidak ada makna. Bukan hak tu cara yang dikehendaki oleh Islam, yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Nabi. Bukan gitu. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Nabi, iman yang ada amalan. Mana seseorang itu beriman dengan menganggap imannya itu tak boleh dipisahkan daripada amalan, baru ada makna. Itulah Islam yang sebenarnya. Itu tujuan Imam Bukhari. Lepas tu hadis yang kedua dalam bab ini, Imam Bukhari mari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika saya sedang tidur, saya nampak dikemukakan orang kepada saya, dan mereka berbaju, mereka pakai baju. Ada yang sampai dekat tetek dia, ada yang sampai sini. Saya terjemah apa tadi. Di antara mereka ada yang bajunya hanya sampai kepada teteknya, ada yang singkat lagi daripada itu. Jadi wa minha ma duna dzalik. Ma duna dzalik dalam bahasa Arab ni dia ada dua makna. Dia termasuk dalam lafaz adad, orang panggil lafaz adad, iaitu lafaz yang ada dua makna yang berlawan. Dua makna yang berlawan. Satunya makna kurang, satu makna lebih. Dun itu. Satu makna di belakang, satu makna depan. Dia boleh guna perkataan dun itu. Setengah-setengah tepat diguna dengan makna depan, setengah-setengah tepat diguna dengan makna di belakang, setengah-setengah tepat diguna dengan makna kurang, setengah-setengah tepat diguna dengan makna lebih. Di sini kita ambil satu terjemahan, iaitu ada yang singkat lagi daripada itu, makna kurang lagi, pendek lagi. Ni kalau sekat tetek sini, kalau atas pada tetek sini, sekat ni ya baju. Baju tu sekat ni. Ataupun kalau mengikut satu lagi makna, di bawah lagi daripada tetek, tapi bawah sikit sekat ni, kita kata. Kalau tetek sekat ni, bawah lagi sekat ni. Dan dikemukakan kepadaku Umar dalam keadaan dia berbaju yang menyeret, yang menyapu tanah. Mana dia pakai baju tu meleret, labuhlah baju dia. Sahabat-sahabat pun tanya, engkau takwil apa mimpi tu, wahai Rasulullah? Nabi SAW kata, agama, ad-din, agama. Di sini Imam Bukhari maksud asal dianya, dia ambil ad-din tu sebutir. Apa maksud? Engkau takwil ke apa ni baju ni? Ada hak labuh, hak sikap ni. Nabi SAW kata ad-din. Ad-din di sini Imam Bukhari pakai dengan makna amalan. Agama di sini maksudnya amalan zahir. Itulah yang dimaksudkan dengan ad-din. Seperti mana baju, apabila kita pakai, orang dapat pakai baju, bukan hak dalam, hak luar. Kalau ad-din tu dengan makna iman, hak dalam, mana orang nak nampak? Sekat ni tu.
Ia boleh nampak sekat ni itu sebab hak zahir lah, hak di luar lah. Ini menunjukkan amalan tu lah hak nampaknya. Orang ni semaya kau tidak semaya. Kalau dalam hati tu dia percaya kau tidak, mana kita tahu. Tak nampak tu, hak nampaknya daripada amalan dia. Jadi begitulah juga di sini. Sebab itu dia gambarkan baju tu dengan din, dan din di situ dengan makna amalan. Sebab amalan itulah yang nyata, dan amalan itulah yang berguna kepada seseorang itu. Seperti mana baju dapat menutup aurat seseorang itu. Baju dapat menyelamatkannya daripada sejuk dan panas. Baju juga memberi kelebihan, kecantikan kepada dia. Begitulah juga dengan amalan. Amalan ini akan dapat menghindarkan seseorang itu daripada neraka, panas neraka ataupun sejuk neraka, dapat menghindarkan dia. Agama inilah juga dapat mengawal manusia, dapat mengontrol manusia sehingga dia tu layak disebut sebagai manusia. Dia jadi tidak seperti binatang. Agama itulah. Agama inilah yang menutup keaiban manusia. Kalau sekiranya tidak ada agama, tidak ada din, manusia tidak tahu bagaimana nak hidup, bagaimana sepatutnya cara hidup dia. Dia tidak tahu. Sebab itulah agama di sini dengan makna amalan. Dan kalau kita tengok dari segi amalan, Sayyidina Umar memanglah memang istimewa dia. Jadi di sini disebutkan Nabi SAW mimpi. Ketika duduk tidur dia pun nampak, ditunjukkan orang kepada dia. Ditunjukkan orang kepada dia ni. Ada yang begini, pakai baju ni. Ini ada beberapa perkara dalam hadis ini. Satu, mimpi Nabi SAW adalah wahyu juga. Dia mimpi Nabi SAW tidak seperti mimpi orang lain. Bagi dia mimpi dengan tidak mimpi serupa. Dalam mimpi itu dia sebut, dalam mimpi dia wahyu juga, makna boleh pakai. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua di sini disebutkan salah satu takbir mimpi. Takbir mimpi. Iaitu berkenaan dengan baju. Apa makna baju? Baju ni kalau dalam bab takbir mimpi, dalam buku takbir mimpi banyaklah yang disebut. Di antaranya di sini agama, di antaranya mana suami, isteri. Itu makna baju juga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu kan dalam ayat Quran. Jadi libas tu, pakaian itu juga memberi arti suami ataupun isteri. Kalau orang bagi baju pada kita, ataupun ayah kita nak bagi baju kepada kita, boleh jadi ada sesuatu lah tu dia nak bagi orang. Kau misalnya kita nak kahwin dengan kita kau, misalnya kita kata, kalau perempuan, kalau lelaki pun begitu juga. Maknanya baju ada banyak makna. Jadi baju dengan makna suami isteri itu ada dalam Quran. Pakaian, baju dengan makna agama ada dalam hadis ini. Kita kena tengoklah. Lepas tu dia bergantung pula kepada keadaan orang juga, bergantung kepada keadaan orang juga. Jadi takbir mimpi ni banyak perkara lah. Sebab tu dah dalam hadis kita hadis ni dia ada satu bab suku dah pula, bab takbir mimpi. Dalam Bukhari ni pun ada juga, tapi di hujung nak habis dah. Yang kita mengajar di Masjid Wakhiyah tu, kira-kiranya alah ke hujung dah, jumpa dah, habis dah bab takbir mimpi ni. Di situ Imam Bukhari ajar usul-usul kaedah takbir mimpi gapo tu berdasarkan hadis. Dia adalah cara-cara dia. Di sini disebut dikemukakan kepadaku orang. Jadi orang ni umum luas. Mereka pakai baju, ada yang sampai sekat tetek, mana kira-kiranya tak sempurna lah. Kalau sikat lagi daripada tetek tu lagi tidak sempurna. Kalau ke bawah sikit pun tidak memuaskan juga. Apalagi kalau kita tengok dalam dunia ni, kalau mengikut agamanya, kalau pakai terutama orang perempuan lah, tak sempurna lah kita kata. Walaupun bawah tetek pun, kalau sekiranya nampak perut, itu tidak menutup aurat lagi. Kalau nak pergi berjalan mana-mana pun tidak, tentu sekali tidak selesa. Dan ditunjukkan Sayyidina Umar kepadaku dalam keadaan bajunya meleret. Kita tengok di sini, apa yang dalam mimpi tidak semestinya serupa dalam kenyataan.
Sesuatu yang mungkin baik dalam kenyataan tidak semesti baik dalam mimpi kalau kita mimpi. Begitu juga sesuatu yang baik dalam mimpi tidak semestinya baik dalam kenyataan. Sebaliknya. Misalnya kita kata di sini, kalau pakai melerek ni, banyak dalam hadis disebut Nabi SAW larang tak molek tu. Sehingga ada disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila man yajurru thawbahu khuyala. Allah SWT tidak memandang kepada orang yang mengheret kainnya. Mengheret kainnya ketika pakai kain tu labuh lah. Allah SWT tak pandai. Jadi Allah SWT tak kenal lah. Maksudnya tak kenal. Walaupun ulama-ulama bahas pula tu, hak maksud tak kenal tu lagu mana. Dia kata kalau perhati kepada hadis itu sendiri, khuyala dengan maksud sombong, dengan maksud beragah, nak menyatakan meta dia tu, kita kata apa kita kata betulnya, kita tak nak serah apa satu. Ialah masyarakat kita ni gini. Maksud Nabi SAW tu dia nak cerita masyarakat dia. Masyarakat dia nya, masyarakat Arabnya, orang kalau orang kaya, orang lebih, orang hebat kan, orang yang megah, dia pakai labuh. Dia tidak pakai sikap-sikap. Sikap-sikap ni dalam masyarakat dia, orang yang hina, orang yang sesak, orang yang susah, orang yang tidak ternama lah kira-kiranya. Kalau orang yang lebih tu, bahkan dia ada pula 2-3 orang je pegang ekor kain dia tu. Dah labuh sangat ni, nak berjalan payah ni, orang ni pegang jojo alik belakang. Tu tanda bersalna lah tu orang tu. Itu maksudnya Nabi SAW lihat kepada keadaan pada masa tu. Boleh jadi orang nak belagak, nak menyatakan kesombongan dia, takabur dia tu tidak serupa dalam zaman yang berlainan ni, tidak serupa. Zaman ni lagu ni, zaman ni lagu ni, zaman ni lagu ni, tak serupa. Boleh jadi kemudian orang nak menyatakan meta dia tu ataupun kesombongan dia tu dengan cara memakai sikap. Boleh jadi. Pada masa tu tak bolehlah sikap. Ini bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Boleh jadi kalau zaman dulu orang pakai kalu hak bertampung, hak berjabu tu, orang kata miskin, sesak. Tapi boleh jadi zaman sekarang ni tidak lagu tu hak berjabu tu dia fashion pula. Kalau dengan maksud fashion begitu dah terpengaruh dengan budaya lain, serupa juga. Tak boleh juga. Dan hadis ni kita tak boleh tengok atas sekara gitu, tak boleh. Kalau pakai labuh larang, labuh tu saja. Tidak begitu. Kita kena faham maksud dia, mafhum dia. Jadi kalau zaman dulu tak ada, misalnya kita kata spek tak ada zaman dulu. Zaman Nabi dulu tak ada spek. Zaman kemudian pakai spek ni kalau dalam keadaan pakai biasa tak apa. Tetapi ada juga orang pakai spek kan untuk nak menyatakan dia tu lebih, nak menyatakan dia tu hebat. Ada maksud tu. Ini berkait dengan hati. Dengan maksud gapo? Kalau dengan maksud nak menunjuk ke orang, nak menyatakan kita ni kaya, kita maha, boleh pakai hak maha misalnya. Kalau dengan maksud tu, kalau hak maha tu lebih bermutu, itu soal lain. Ni tidak nak menunjukkan kepada orang semata-mata. Itu hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Ikut gapo-gapo pun, tidak nanti kain saja. Pada pakaian, kasut ke, boleh jadi berlaku. Dia tidak khusus dengan kain saja, tidak. Bahkan kalau kita sebut tengok pada kain tu, Sayyidina Abu Bakar tanya. Ada dalam riwayat disebutkan Sayyidina Abu Bakar tanya, dalam Bukhari sendiri pun ada. Dia sebut, bagaimana saya selalu heret kain, kata dia. Mana saya selalu pakai labuh. Nabi SAW kata, tidak, kamu tak termasuk tu, kamu tidak pakai dengan maksud tu. Jadi ini menunjukkan kalau tidak pakai dengan maksud, labuh tu tidak dengan maksud untuk menunjukkan kesombongan ataupun takabur dia, maka tak apa, tak termasuk dalam hal tu. Barulah kita tengok gitu, barulah kita nampak hadis ini luas. Kita boleh pakai belakang, kita tak boleh kata selalu kepada seseorang tu. Padahal dia pakai labuh tu, dia pakai yang biasa je, cuma dia lebih selesa pakai labuh. Lebih selesa pakai labuh. Kita tak boleh kata selalu orang ni tidak mengikut hadis. Orang ni Allah SWT tak pandai dia. Tak boleh kata gitu. Kena tengok dulu dalam banyak segi, kena tengok dulu. Tak boleh kata gitu. Dan itu untuk lelaki. Kalau perempuan,
perempuan lebih baik labuh pula. Perempuan lebih baik labuh. Ni untuk lelaki, kalau perempuan lebih baik labuh. Tak apa kalau labuh sikit pun. Kalau menyeret tanah pun tak apa, perempuan tak termasuk dalam hal ni. Sebab tu kita kena tengok dalam skop yang luas hadis, baru kita nampak hadis itu sebagai pedoman, sebagai panduan kepada kita. Dan tidak terikat dengan zaman lah, nampak begitu. Tidak terikat dengan bahan-bahan ataupun benda-benda yang semasa, tak terikat. Boleh jadi hak tak ada lagi pada masa tu, macam spek misalnya, kita boleh termasuk juga dalam hak ni. Itu berkenaan dengan maksud labuh kalau di luar, mana tak molek. Nabi SAW larang. Tetapi kalau dalam mimpi orang tu pakai labuh, tak apa pula, molek pula. Sebab tu kita kata hak tak molek di luar tidak semesti dalam mimpi tak molek. Tetapi misal lagi hak tak molek di luar, kalau kena ikat tangan, kena berkah tangan, tak molek kan luar kan. Tapi kalau dalam mimpi kena berkah tangan, molek. Dalam Bukhari ni sendiri, dalam kitab Ta'bir, dia sebut Abu Hurairah suka, mana kalau orang tu kalau dia kena berkah, suka. Maknanya dia hidup dalam keadaan terkawal, tidak bebas lepas. Gitu maksudnya. Tapi kalau dalam kenyataan ni, kalau orang tu kena berkah, molek kau? Tak molek. Tak suka tu. Banyak perkara dalam kenyataan bahkan Nabi SAW larang, macam melabuhkan pakaian. Tetapi dalam mimpi dia molek. Mimpi molek. Ada juga hak gapo dia di luar molek, kita suka, tapi dalam mimpi tak molek. Tak molek. Ada juga. Sebab itulah ada seorang ulama di Pakistan, anak murid dia mari royak ke dia. Dia mimpi pelik, dia kata raja mari masuk dalam rumah dia, mari dengan rombongan lah, mari dalam rumah dia. Dia pun sambut, tak apalah, masuk. Dia terkejut, pergi tanya untuk guru dia. Oh gitu, kata dia. Cepat-cepat, kata dia, kamu buang habis semua barang-barang berharga daripada rumah kamu, balik selalu, kata dia. Buang selalu. Segala barang-barang yang berharga tu buang selalu daripada rumah tu. Dia pun pergi balik, ponggah barang tu. Setelah dia pergi jauh sikit, utuh rumah dia. Tengok kan, dalam zahir ni molek kan. Tapi kalau dalam mimpi tidak. Dia ambil mana? Dia ambil daripada ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Tu ayat tu. Raja-raja ni apabila masuk ke sesuatu negeri, afsaduha, dia akan merosakkannya dan menjadikan penduduknya yang mulia hina. Begitulah yang sering dilakukan mereka. Gitu ayat tu. Tetapi apakah semua sekali setiap raja mari tu tak molek? Tidak juga. Itu bergantung. Inilah atas ketepatan takbir mimpi ni, dia payah, dia kena tengok banyak perkara. Dia kena tengok orang tu, orang lagu mana, kena tengok masa lagu mana. Banyak perkara lah yang kena perhati. Tetapi itu satu contoh. Nak ceritanya zahir orang suka sangat, tetapi dalam mimpi sebenarnya tidak molek juga. Itu bergantung. Inilah atas ketepatan takbir mimpi ni, dia payah, dia kena tengok banyak perkara. Dia kena tengok orang tu, orang lagu mana, kena tengok masa lagu mana. Banyak perkara lah yang kena perhati. Tetapi itu satu contoh. Nak ceritanya zahir orang suka sangat, tetapi dalam mimpi sebenarnya tidak molek. Tapi ini tak bolehlah kita kata nak pakai untuk semua orang gitu. Tak juga, tak boleh juga. Tengok lagi faktor-faktor lain. Tengok lagi. Sebab tu Imam Bukhari dalam kitab Ta'birur Ru'ya tu dia ajar kaedah takbir mimpi, iaitu kita tak boleh tengok atas perkara. Kita kena tengok banyak perkara. Keadaan sekeliling dia tu, orang tu sendiri, keadaan sekeliling macam mana, kena tengok belakang, kena ambil kira belakang. Dan lafaz yang digunakan, lafaz gapo, kena jelas molek. Lafaz itu ada berapa makna, kena tengok belakang. Dan kena ingat Quran, dalam Quran lagu mana, hadis lagu mana, baru tepat takbir mimpi.
Jadi Nabi SAW takwilkan, bila sahabat tanya, kau takwil apa? Dia kata agama. Dia takwil agama. Takwil agama. Jadi kita tengok di sini nampaknya dikemukakan Sayyidina Umar ini lebih daripada orang lain. An-nas disebut manusia. Kalau manusia ni semua manusia lah kiranya. Adakah Sayyidina Umar ni lebihnya gitu sehingga lebih daripada Sayyidina Abu Bakar? Itu timbul persoalan. Sedangkan kita maklum Sayyidina Abu Bakar ni dia anggap lebih lagi daripada yang lain, lebih lagi daripada Sayyidina Umar. Di sini dibandingkan Sayyidina Umar dengan orang lain. Orang lain tu semua orang, disebut orang tu tak termasuk Sayyidina Abu Bakar. Lagu mana? Adakah termasuk Sayyidina Abu Bakar? Kau lagu mana? Jawabnya tidak, tak termasuk. Di sini ada beberapa perkara. Satu, kalau kita pakai An-Nas itu, ada kalanya dalam bahasa Arab ni dia sebut umum, tetapi maksudnya bukan umum, khusus. Lafaz itu umum, tapi yang dimaksudkan bukan umum, tetapi khusus. Misalnya kita kata, bahasa kita pun lagu tu. Cuba kita tepat guna tu. Misalnya dia buat tak sedap lajuk, ataupun makanan tak sedap lajuk. Kita ada dalam rumah tu ada 7-8 orang. Kita pun kata dah, makanan lagu ni tak ada orang nak makan. Tak ada orang nak makan lagu ni. Lagu ni bui kita kata. Misalnya kita kata, tak ada orang nak makan. Jadi tak ada orang situ, maksudnya semua orang dalam dunia kau. Dan tak sedap sangat kau sehingga tak boleh makan, kau jadi racun kau makanan tu. Boleh jadi hak sesak, boleh jadi hak lapar sangat makan. Kalau tahu tu, dia pokok dia tu tak boleh makan. Jadi orang situ maksudnya pokok dia. Bukan semua orang dalam dunia. Tak ada orang nak makan benda lagu tu. Orang di situ bukan makna semua orang. Orang tu maksud pokok dia. Bahasa kita pun ada juga lagu tu kan. Semua juga di sini. Jadi orang di sini makna adalah hak kecuali tu. Tapi kalau nak kira dengan hak ramah, maka Sayyidina Umar ni lebih daripada yang lain. Itu satu. Yang keduanya, di sini dia sebut orang. Lepas tu baju tu 2-3 peringkat je baju sini. Soalnya hak baju sekat tetek, so lagi hak sikat lagi ataupun bawah sikit, so lagi hak meleret. Sedangkan baju ni kalau kita nak kira saiz dia banyak lagi. Sampai dekat pusat boleh jadi, sampai sekat pohon boleh jadi, sampai sekat lutut boleh jadi, sampai sekat betih boleh jadi. Tak ada sebut sini. Di sini maksudnya nak menggambarkan secara umum, perbandingannya dengan umum. Beza Sayyidina Umar ni dengan ramai orang ni jauh sekali. Nak banding Sayyidina Umar dengan kebanyakan orang, jauh sekali. Sehingga kalau kita nak kata orang lain tu pakai baju sekat tetek, dia ni bukan sekat tu, labuh meleret, jauh tu dengan orang lain, hak banding dengan orang lain. Tidak kata ada pula ditunjukkan di sini hak pakai sekat buku lali kau. Nah, kalau sekat buku lali tu mana dekat. Dekat juga dengan dia meleret. Ni buku lali dekat juga. Kita kata ni dia nak sebut sini jauh perbezaan di antara Sayyidina Umar dengan kebanyakan orang tu. Bukan nak ambil kira orang-orang tertentu, ada beberapa orang. Tidak. Tidak. Itu yang kedua. Jawapan yang ketiganya, ini ditunjukkan kepada Nabi SAW kelebihan Sayyidina Umar. Dan kelebihan ini adalah kelebihan juz'i. Orang panggil kelebihan juz'i, bukan kelebihan keseluruhan. Dari segi keseluruhan, dalam sudut-sudut tertentu dia ada kelebihan. Misalnya dalam hadis ada disebutkan tentang tukar-tukar ban ni, muazzin ini. Pada hari kiamat nanti akan diberikan mahligai kepada dia tu, sehingga semua orang termasuk nabi-nabi pun jadi berasa nak, berasa teringin nak seumpama dia tu. Jadi apakah nabi tidak dapat? Nabi-nabi tidak dapat setara dia tu. Maknanya pokok muazzin tu kan ban ni lebih daripada nabi kau pula. Tidak maksud gitu. Dia nak rayaknya sesuatu keistimewaan khusus yang diberikan kepada dia, sehingga kalau orang yang lebih pun maknanya berasa molek dia ni. Kalau boleh kita pun maknanya kita suka juga. Bukan debek lah, bukan benda debek, bukan benda kodi, hobui itu tidak.
Tetapi sehingga Nabi-Nabi pun berasa kena. Bukan bermakna dia pokok dia tu lebih daripada Nabi, tidak. Makna hak diberikan kepada dia tu sesuatu yang istimewa. Kan berapa ramai kita, kalau rumah kita comel dah, sport istana dah pun, kalau kita pergi tengok istana hak lain comel, kita kena juga. Kita kena juga. Bukan makna hak kita tu kurang daripada hak dia, tidak. Tapi nak ayat hak dia ni pun ada satu kelebihan tersendiri yang berbeza daripada hak kita. Sehingga siapa saja pun kalau tengok akan kena. Gitu maksudnya. Supaya juga Sayyidina Umar di sini, dari segi dia pemerintahan dia tu lama, nak banding dengan Sayyidina Abu Bakar sekalipun, dan banyak benda dia boleh buat melalui keadilan pemerintahan dia tu sehingga dirasakan oleh umum masyarakat. Dari segi tu ada kelebihan dia. Sehingga daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri pun ada kelebihan dia. Memanglah. Bahkan seseorang ni, kalaulah dia tu panjang umur, dengan sebab panjang umur tu dia lebih banyak semaya. Lebih banyak semaya pun dia sudah jadi lebih dah daripada hak pendek umur tu. Kerana tu saja. Sebab itulah dalam Muwatta Imam Malik ada dua beradik, hak tu kuat amalan dia, hak ni kurang sikit. Jadi hak baik amalan ni mati dulu. Lepas tu 40 hari lepas pada tu mati pula adik-beradik dia hak ni. Sahabat kata hak tu tak boleh nak lawan dengan hak tu. Dia kata sebab hak dulu ni maklum ada dia lebih. Nabi SAW kata kamu tak boleh kata lagu tu. Kamu dah buat kerana dengan semaya dia selama 40 hari selepas pada hak dulu. Mana hak lebih panjang walaupun 40 hari kan dia semaya lagi. Semaya dia tu setara mana? Melebihkan dia. Boleh jadi dia lebih lagi daripada hak dulu. Ini makna kelebihan dari segi panjang umur. Dari satu segi, kalau panjang umur diisi dengan amalan yang baik, maka ada kelebihan. Ada kelebihan. Begitu juga dengan Sayyidina Umar ni, dia ada kelebihan dengan sebab panjang masa dia memerintah tu. Berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ada kelebihan yang lain, kita tidak nak cara kelebihan tu, kelebihan ni. Begitu juga ditunjuk di sini, maknanya dari segi pemerintahan itu. Misalnya, dari segi pemerintahan itu dia ada kelebihan daripada Sayyidina Abu Bakar. Bukan makna dari semua sudut. Bukan makna dari semua sudut. Kalau nak kira dari segi semua sudut, maka Sayyidina Abu Bakar lah yang lebih. Sebab apa? Hadis-hadis yang menunjukkan Sayyidina Abu Bakar ni lebih sampai ke peringkat mutawatir. Sedangkan hadis ini hadis ahad. Beza tu kedudukannya. Sayyidina Abu Bakar ni kelebihan dia tu bahkan dipercayai lebih lagi daripada Sayyidina Umar. Itu adalah ijma' ummah. Ijma' ummah. Semua sepakat dah. Jadi ijma' tu besar makna dia. Lepas tu kita tengok dalam perkara-perkara, banyak perkara ni semasa Nabi lagi pun beza jauh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gelisah kadang-kadang, Sayyidina Abu Bakar tenang. Banyak tempat mana Sayyidina Umar terpaksa ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tenang. Walaupun nampak Sayyidina Abu Bakar ni lembut, tapi ada ketika-ketikanya tempat perlu kerah, Sayyidina Abu Bakar kerah lagi daripada Sayyidina Umar. Misalnya akan datang kita akan jumpa Sayyidina Umar kata macam mana kita nak perang dengan perempuan ni. Dia pun mengucap juga. Sayyidina Umar kata tak boleh, dia nak perang semacam. Tengok keras situ. Lepas tu Sayyidina Umar akhirnya dia fikir betul Sayyidina Abu Bakar, dia terima. Situ nampak Sayyidina Abu Bakar ni hak lebihnya. Tapi di sini bukan nak bandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar dari semua sudut, tidak. Kalau kita kira hak ni termasuk Sayyidina Abu Bakar pun dari setengah-setengah sudut. Dari setengah-setengah sudut, bukan dari semua sudut. Itu maksud di sini. Dan kalau kita tengok Sayyidina Umar ini, yang dimaksudkan dengan Nabi SAW kata lebih agama dia ni, din lebih dia. Agama dia ni kalau kita tengok dalam sejarah Sayyidina Umar, bukan hanya dalam bentuk ibadat khusus saja, tidak. Bukan dalam bentuk tu. Sayyidina Umar sebagai pejuang, Sayyidina Umar sebagai mertua Nabi, Sayyidina Umar sebagai apa lagi, pemerintah, Sayyidina Umar macam-macam lagi, sebagai macam-macam lagi. Itulah yang dikatakan agama. Sayyidina Umar yang berjalan tengah malam pergi tengok hal rakyat dia, hal ehwal rakyat dia tu. Sayyidina Umar lagu tu lah. Hak tu dikatakan agama oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa agama yang dimaksudkan oleh Nabi
Yang dimaksudkan dalam Islam ini ialah bukan berbentuk ibadat khusus sahaja, berupa sembahyang, puasa, haji saja, tidak. Bahkan ada kalanya kalau seseorang tu jaga hak tu saja, berat atas hak tu saja, sedangkan cara hak lain tak jadi, tidak sempurna. Sebab kalau kita tengok di sini hak agama yang ditunjukkan Sayyidina Umar di sini, Sayyidina Umar tu lagu mana hidup dia? Kan macam-macam kan hidup dia. Bukan dia hidup beribadat begitu saja, tidak. Begitu juga dalam Quran disebut din, perkataan din ini, agama ni, dia tidak dengan makna ibadat khusus saja. Seperti setengah-setengah kalangan faham kalau kata agama ni kan ibadat. Tidak. Dalam bab melaksanakan hukum hudud, hukum had misalnya, hukum sebat dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Suruh sebat 100 sebatan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu berasa kesian belas dalam melaksanakan hukuman had ke atas mereka dalam melaksanakan dinillah, agama Allah. Jangan kamu berasa kesian belas. Jadi hak tu dia kata din juga. Bukan din ni semaya. Puasa saja tidak. Ramai orang zaman kemudian ni dia keliru. Dia ingat agama Islam ni seperti agama lain, hanya ibadat begitu saja, upacara begitu saja. Tidak. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, kita tengok dalam hadis ini, kita tengok daripada amalan Nabi SAW sendiri, dia kata dia beragama tu lagu mana? Jelas kita nampak agama tu luas. Maknanya orang yang jaga hidup dia mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menjalani hidup dia dengan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Itulah agama. Boleh jadi dalam bentuk ibadat khusus, boleh jadi dalam bentuk berniaga, boleh jadi dalam bentuk dia menjahit, boleh jadi dalam bentuk dia memerintah, boleh jadi dalam bentuk dia perang pergi bunuh orang. Agama lah tu orang panggil. Kalau sekiranya semuanya itu di bawah panduan, di bawah suluhan agama. Hak Imam Bukhari naknya di sini ad-din, agama di sini maksudnya amalan. Amalan. Sebab apa kalau kita tengok Sayyidina Umar ni dia bukan jenis duduk saja gitu agama lah tu. Dia banyak amalan dia. Banyak amalan dia. Lepas pada tu kita tengok ni tentang sanad hadis ini, perawi dia ni, hadis ni. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب. Tidak nak ambil semua, cuma setengah-setengah sahaja. Setengah-setengah sahaja nak ambil, untuk kita berkenalan dengan sebahagian daripada perawi hadis Bukhari ini. Bukan semua, setengah-setengah. Di sini kita nak ambil perawi yang ketiga, iaitu Saleh. Siapa Saleh? Saleh ni ialah Saleh bin Kaisan. Saleh bin Kaisan. Itu kunyah dia Abu Muhammad ataupun Abul Harith. Namanya Saleh bin Kaisan Al-Madani, yang dia orang Madinah. Di antara sahabat yang dia sempat berjumpa ialah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Bahkan Yahya bin Ma'in mengatakan dia sempat juga mendengar hadis daripada mereka berdua ni, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar, tentang ketokohan dia. Ini semua diakui oleh semua ulama. Dia ni memang seorang yang hebat. Tak ada seorang pun nafi hal ni. Tetapi suatu perkara yang pelik ni, iaitu mengikut Allamah Aini, ni syarih kepada Bukhari ni, salah seorang syarih kepada Bukhari ni, dia kata dia memulakan menuntut ilmu pada ketika umur 90 tahun. Baru start mengaji. 90 tahun. Dan mengikut riwayatnya umur dia mati pada ketika berumur 160 tahun.
umur dia. Salih bin Kaisan. Ini benda yang pelik. Tetapi kalau mengikut Hakim, dia mula belajar ketika umur 70 tahun. Tetapi pendapat ini tidak kuat, sebab kalau kita kata 70 tahun bermakna dia dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, tidak gitu. Yang betulnya hak tadi, iaitu 90 tahun. Maknanya kesimpulan yang boleh kita buat juga, mengaji ni tidak nanti muda. Kalau tua pun, kalau kita bersungguh, insya-Allah kita akan dapat. Bahkan jadi tokoh seperti Salih bin Kaisan, perawi kepada kitab-kitab hadis. Dalam Muwatta pun ada, dalam Muslim pun ada, dalam Bukhari pun ada berlaku. Dia ni Salih bin Kaisan. Itu pengajarannya yang dapat kita ambil, iaitu mengaji ni bila-bila masa pun, tua pun tidak menjadi halangan. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri yang terkenal sebagai tokoh tu, 20 tahun baru start ngaji. 20 tahun baru start ngaji. Sebelum pada tu tidak ngaji mana lah, tidak ngaji mana. Saleh ni pun tidak mengaji mana lah. Bukan makna dia tidak tak dengar langsung, tidak dengar juga, tapi tidak ngaji secara agama lah kita kata. Mengaji secara agama ni umur 90 tahun baru itu. Dan dia wafat pada tahun 140. Salih bin Kaisan. Itulah berkenaan dengan perawinya secara ringkas. Lepas pada tu, babun al-haya'u minal iman. Kita baca sebab lagi. Malu itu sebahagian daripada iman. Dulu sudah ada dah lebih kurang ni berkenaan dengan hak ni, malu ni. Tapi apa Imam Bukhari buat pula nak ayatnya penting hak ni. Hak dulu dia sebut secara sampingan, hak ni dia sebut secara khusus. Maksud dia lain. Imam Bukhari nak apa dia? Malu ni kan satu perbuatan juga, amalan juga. Satu amalan juga, satu kerja juga, satu perbuatan juga. Hak tu sebahagian daripada iman. Maknanya yang menjadi juzuk iman itu amalan juga. Bukan iman ni percaya begitu saja, tidak. Lepas tu malu ni kan ada beza-beza, ni malu benar, hak ni malu sikit, hak ni tak malu langsung. Menunjukkan ada perbezaan. Jadi oleh kerana dia ni sebahagian daripada iman, ada, kalau orang hak malu banyak tu, iman dia lebih banyak lah, lebih subur lah, lebih besar lah. Kalau malu tu sikit, kurang sikit. Kalau sikit lagi, kurang lagi. Begitulah. Bahkan kalau kita kata malu tu sebahagian daripada iman, mana sehingga tak ada langsung malu tu, mana tak ada iman. Tak ada iman. Iaitu orang hak tak ada iman ni lagu mana? Pada hakikatnya dia tidak malu Tuhan. Sebab tu dia tidak terima agama Islam. Sebab tu dia tidak terima Allah, tidak terima Nabi. Sebab pada hakikatnya dia tidak malu. Yang ni mengikut syarak, mengikut penilaian agama. Pada pandangan agama, malu ni apa makna? Dia tidak malu kepada Tuhan yang memberikan segala-galanya. Kalau orang lain buat baik kepada dia, dia malu. Dia malu. Kalau orang tu buat baik ke dia, orang tu minta kamu kat, malu tak bui. Tahu pula malu kan? Gapo sangat orang tu bui kepada kita? Gapo sangat? Banyak kan kita malu gitu, malu gini sebab apa? Sebab orang tu telah berjasa, berbudi kepada kita. Tapi kalau kita fikir gapo sangat benda hak dia bagi kepada kita, Allah SWT bagi gapo? Segala-galanya. Hak tu pula tak malu, tidak berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah bermakna bersyukur. Syukur kepada Allah, kita terima dia tu lah. Kita terima dia sebagai Tuhan. Ni tolak ke tepi dia. Kita terima hak lain pula. Kita anggap hak lain pula yang buat langit bumi ni, yang buat segala-galanya bagi kepada kita ni hak lain pula, sehingga kita sembah hak tu. Hak ni terlalu tidak mengenal budi. Sebab tu dia jadi kafir itu. Dia tutup nikmat Allah SWT. Kafir, kafara maknanya tutup dalam bahasa Arab. Dia tutup hak tu. Tak nampak dah Allah yang sebenarnya bagi segala-galanya kepada dia, tutup hak tu, buka hak lain. Sebab itulah Allah SWT tidak memaafkan orang yang syirik kepada dia tu. Sebab itulah
Sebab apa? Orang ni tidak malu sebenarnya. Tidak malu. Kalau Nabi sebagai manusia, Allah tu kita tidak nampak, kita tidak boleh berhubung secara langsung dengan dia, dan dia tidak boleh tunjukkan kepada kita sebagai contoh untuk diikuti. Dengan sebab itu dia bagi Nabi. Nabi tu boleh kita ikut sebab dia manusia. Lagu mana nak puasa? Ada pun Tuhan tak ada nak puasa ke apa tu, tak ada. Dia suruh kita puasa. Kita nak tahu lagu mana cara Nabi. Segala-galanya ditunjukkan melalui orang, iaitu Nabi. Banyak benar jasanya kepada kita. Kalau manusia, ada satu orang tu dia cerita, cerita ni cerita betul lah. Dia pergi ke Mekah, kebetulannya naik bah tu nak jatuh dia. Kebetulan ada satu orang Malaysia juga. Kerana orang tu lah sekat tu, jadi tak jatuh dia. Kalau tidak tengah-tengah bah tu derah, sudah jatuh dah dia. Tapi kerana ada satu orang ni nak sekat, jadi tak jatuh dia. Lepas pada tu jadi baik, mesra dia. Dan jadi adik-beradik angkat pula dia. Tua dah orangnya, tua dah. Kedua-dua tu tua dah. Lepas tu apabila balik jadi pergi marilah, jadi mesra, jadi baik. Kerana tu Nabi SAW menyelamatkan kita setara mana? Setara mana sepatutnya kita berterima kasih kepada dia. Apabila kita berterima kasih, itulah dia ajarkan selawat kepada dia, ingat ke dia. Kalau tidak, maknanya kita tidak mengenang budi lah, tak malu. Sepatutnya dia tu kita malu. Itu maksudnya. Jadi kalau kata al-haya minal iman, sehingga kau dasar sekali, asas sekali, sebenarnya orang yang tidak malu dia tidak akan beriman. Siapa peringkat? Hakikatnya orang yang tidak beriman itu dia tak ada malu lah, ataupun dia tidak tahu sepatutnya dia malu. Siapa sepatutnya dia malu? Dia tidak tahu. Ni tak kena sangat lah. Sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk al-haya'u minal iman. Kita letak di mana sekalipun, peringkat mana sekalipun malu ini, dia adalah sebahagian daripada iman. Baiklah. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW lalu dekat seorang Ansar, yang mana Ansar tu duduk nasihat kepada saudara dia tentang malu. Nabi SAW kata biar dia lah, malu tu sebahagian daripada iman. Nasihat di sini tentang malu ni pasal hak tu malu lebih. Kira-kiranya pada hak seorang lagi ni, hak jun nasihat ke dia ni, tak ada kerja ni kalau malu sangat. Jadi dia kata tak usah lah gitu mo. Nabi SAW larang, biar ke dia. Allah kemalu ni Allah kemolek. Walaupun kita kata Allah kelebih pun molek, tak apa. Sebab apa? Malu itu sebahagian daripada iman. Hak tak sehingga Allah kurang tu malu tu. Ni kalau dia tu lebih, tak apa, bermolek bang. Sebab kita lah kadang-kadang kan, ibu bapa ni dia urus ni, anak dia ni tak apa saing, kata dia dah, duduk rumah saja. Ada orang yang mengadu hak kepada saya sendiri pun ada. Dia kata, buat apa anak ni sebenarnya molek tu. Saya kata lebih baik tu, biar ke dia lah, sedang molek. Cuma kita isi dia, kalau dia sudah berasa selesa duduk rumah tu sedang molek, isi dia dengan baik. Biar dia baca, biar dia buat benda-benda baik di rumah. Itu lebih molek lagi daripada pergi bergaul dalam keadaan tak tentu pasal, saing tak tentu hala. Dalam keadaan sekarang ni, di luar ni macam-macam fitnah. Jadi kalau dia tu sudah ada keinginan dah untuk duduk rumah, bos dah molek. Tak duduk halak dia pergi keluar lah. Dan dia supaya juga ni. Sebab apa? Asas dia tu sudah molek dah. Cuma kita kena jagalah. Janganlah mana jadi telajak. Sebab itulah Nabi SAW dia puji perempuan-perempuan Ansar. Nabi SAW kata, la yamna'uhunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Malu tidak menegah mereka untuk mendalami agama. Ni puak-puak perempuan Ansar ini, sehingga dia tanya Nabi SAW tu, tanya tu mana perkara yang sulit sangat. Orang perempuan ni ada juga ke berihtilam, kata dia. Dia tanya, berihtilam ni makna mimpi lah. Mimpi mana sehingga terkeluar air mani. Dia tanya benda lagu tu, tanya Nabi SAW. Nabi SAW puji, mana tak apa,
Tidak kata nak tanya tu kena tulis surat ke tak, kena nusuk ke balik tabir ke tak. Tak. Dia tanya depan-depan gini. Dia tanya. Jadi maknanya tak apa. Bukan malu hak maksud dalam agama ni, malu hak seperti hak orang ramai faham dia, tidak. Sebab itulah ulama membahagikan malu itu terbahagi kepada dua. Satu malu tab'i dia panggil. Satu malu syar'i. Malu tab'i ni dia mengikut tabiat. Malu mengikut tabiat. Bahkan bukan sahaja kita tengok manusia dia mengikut tabiat kejadian dia ni ada malu. Setengah-setengah binatang pun ada malu juga. Setengah-setengah binatang pun ada malu juga. Misalnya ayam api, tahu ayam api ini mengikut penyaksian saya sendiri. Ayam api ada tanduk atas kepala, bitik-bitik gitu, sepuluh dengan burung puyuh tu, tapi dia besar lah ayam api. Ayam api ni kalau depan orang dia tidak mengawal. Pelik. Saat ni dia sudah nak mengawal, bila orang lalu dia tak jadi. Itu ayat. Sebab tu kata setengah-setengah binatang dia ada, tapi Tuhan buat tu ada. Kalau dia tak boleh tutup oleh kerana dia ni tak ada hak asal dia ni, sifat malu tu binatang kebanyakan, Tuhan tutup juga kemaluan dia tu dengan ekor, dengan macam-macam Tuhan tutup. Cuba perhati. Sebab apa? Sebab malu tu dia ada juga tu. Kalau dia tak boleh usaha, tak boleh ikhtiar, Tuhan bagi kepada dia. Manusia tidak begitu. Sebab manusia ada ikhtiar. Dengan sebab itu kena pakai baju. Kalau tidak tertutup. Jadi kalau kita perhati di situ, malu ni ada dua. Malu tabi'i. Tabi'i ni hak semula jadilah. Hak semula jadi ni hatta pada setengah-setengah binatang pun ada. Kalau manusia banyak lagi lah. Kalau kita tak boleh bayangkan ada pada binatang pun ada pada manusia. Orang itu berbudi dengan kita pun rasa malu dengan dia nak tolak permintaan dia. Malu. Ini ada. Itu malu hak tabi'i. Kita malu kalau terdedah, tak ada pakaian ke apa nak tubik keluar. Itu hak tabi'i. Tetapi kalau ada juga manusia sekarang ni, terutamanya mengikut hak ni lah, cara hidup barat ni, tak ada dah malu. Hak tabi'i tu pun terkikis juga, hilang. Telanjang pun tak malu. Bahkan ada setengah-setengah tempat tu dulu telanjang orang pergi di tina jantan. Tak kisah. Ini sudah teruk benar dah, hilang dah fitrah. Fitrah tu hilang dah. Tu berat benar dah lah. Tapi kalau nak kira manusia hak biasa ni, umumnya tak kira bangsa gapo, agama gapo, duduk mana, dia ada malu. Mesti ada. Ada malu berdasarkan tabi'i. Hak tabi'i ni tidak dikehendaki di sini. Bukan hak ni yang maksud malu, hak dalam hadis ni. Tetapi hak syar'i. Hak tu hak kena malu. Hak tabi'i, ada kalanya seseorang tu kalau dia duduk dalam lingkungan masyarakat yang mendedahkan perut dia. Misalnya kalau orang di India, dia pakai sari. Pakai sari tu nampak perut ni pusat jelu, nampak. Tapi masyarakat dia tak ada apa. Dia tak ada malu pula situ. Masyarakat dia memang tidak berasa malu, tidak berasa apa, tidak berasa segan. Jadi lagu mana kita nak kira? Boleh jadi kita berasa kalau masyarakat kita sekarang ni, tu masyarakat dia, masyarakat kita setengah-setengah orang dia tak berasa malu, buka kepala dia, dedah kepala dia, tak pakai tudung, tak malu. Kalau mengikut hak tabiat semula jadi pun dia berasa tak ada apa. Tak ada terhalang, dihalang oleh hak semula jadi tu, tak ada. Siapa ke mereka tu? Agama aja kita kena malu di situ. Nampak perut sana tak boleh, lagu tu tak boleh, kena malu. Tak buka, tak tudung kepala, tak boleh, kena malu. Kena malu. Kalau buat juga mana tak nak malu lah tu. Tak nak malu mengikut syarak. Dan malu mengikut syarak dia ada kaitan dengan haya akli. Yang ni malu yang berdasarkan akal. Mana kita berdasarkan kita fikir, benda ni tak boleh, kita patut kena malu. Sebab apa? Sebab gini-gini. Dia ada kaitan dengan akal itu. Lepas pada tu hak syarak ni, hak maksud dianya, iaitu kita kena malu atas perkara yang benar, atas perkara yang dilarang oleh syarak. Walaupun benda tu orang tak tengok pun,
Tak ada siapa tengok, tak ada berkait dengan siapa-siapa pun, kita kena malu juga. Bukan makna berkait dengan orang saja, dengan diri kita sendiri. Kalau kita tak semaya, kena malu. Kena malu kalau kita tak semaya. Tak nak kena mengenal dengan orang itu, kita kata. Itu maksud malu di sini. Tetapi oleh kerana malu itu, dia menjadi asas, menjadi asas kepada nak beriman ni, maka disebutkan malu tu baik semua sekali. Sebab daripada dia ni adalah anak tangga, untuk mudah kita nak beri faham kat orang. Kalau orang kafir sekalipun, kalau kita perlu berterima kasih kepada sesama kita kerana jasa dia, budi dia, Allah SWT banyak beri nikmat kepada kita, tak patutkah kita berterima kasih kepada dia? Dalam agama panggil bersyukur, dan syukurnya lagu mana? Iaitu kita terima dia sebagai Tuhan. Mudah nak faham, mudah nak faham. Daripada sifat malu itulah kita bertolak daripada sifat malu. Bahkan malu yang dimaksudkan dalam agama ni, iaitu seperti yang tersebut di dalam hadis Tirmizi misalnya. Nabi SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Qala laysa dhalik walakin al-istihya minallahi haqqal haya an tahfaz ar-ra's wama wa'a wal batn wama hawa wa tadhkur al-maut wal bila. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Ini dalam Tirmizi ada sebut. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu benar-benar malu kepada Allah. Sahabat kata, kami pun kata, Abdullah bin Mas'ud kata, kami pun kata, alhamdulillah kita ni malu dah, kira-kira kepada Allah malu dah. Mana dia faham dalam maksud malu hak Nabi nak tu, malu ni malu syar'i, bukan malu tabi'i. Tidak, malu syar'i tu kita sudah malu dah, kita sudah Islam dah, kita sudah buat dah Tuhan suruh, kita sudah tinggal dah banyak Tuhan larang. Nabi SAW kata bukan itu maksudnya. Tetapi malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah engkau menjaga kepala dan apa yang terkandung dalam kepala tu. Maknanya engkau menjaga kepala dan fikiran, jaga tu. Jangan siapa buat mikir benda-benda yang tidak molek. Itu makna malu. Dan jaga perut dan kandungannya, isi perut. Jaga perut dan isi perut. Maksudnya jaga perut dan isi perut, jaga benda-benda yang halal, haram, kena jaga. Dan engkau ingatkan mati, engkau ingatkan masa kita menjadi binasa, menjadi hancur lebur. Orang yang mahukan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Sesiapa yang melakukan begitu, berarti dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kalau orang yang buat lagu tu, itulah maksud sebenar-benar malu. Jaga kepala dan kandungannya, jaga perut dan kandungannya, ingatkan mati, ingatkan akhirat. Hak itulah yang sebenar-benar malu kepada Allah SWT. Dalam hadis ini disebutkan itu hak maksud malunya, sebenar-benar malu. Di sini dalam kitab ini dia ada nukilkan satu syair berkenaan dengan malu ni. Betapa pentingnya malu ni. Bunyinya begini: idza lam takhsha 'aqibatal layali wa lam tastahyi fasna' ma tasha'u wala fala wallahi ma fil 'aishi khairun wala fid dunya wala ad-dunya idza dhahaba al-haya'u يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. حيث شيء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. Apabila engkau tidak malu
akan menerima akibat malam-malam itu. Walam tastahyi fasna' ma tasha'u, dan engkau tidak malu. Tadi kalau engkau tidak takut akan akibat malam-malam itu, dan engkau tidak malu, maka engkau boleh melakukan apa sahaja yang engkau mahu. Fala wallahi ma fil 'aishi khairun, tidak, demi Allah, sesungguhnya tidak ada apa-apa kebaikan dalam kehidupan ini. Wala dunya idza dhahaba al-haya'u, dan tidak ada artinya kehidupan ini jika tidak ada lagi sifat malu itu. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, seseorang itu akan hidup dengan baik selagi ada sifat malu padanya. Wa yabqal 'ud ma baqiya al-liha'u, dan batang pokok itu akan dapat kekal, seterusnya akan dapat kekal selagi ada liha, yakni kulit dia tu. Selagi ada kulit dia tu, maka batang itu akan dapat hidup dengan baik. Kulit itulah yang menutup dia, yang mengelubungi dia. Begitulah juga sifat malu itulah yang mengelubungi manusia itu untuk jadi molek, untuk jadi tutup keburukan-keburukan dia tu. Kalau tidak, akan jadi cacatlah kita. Itu kata penyair. Artinya sifat malu ni diterima oleh semua golongan, semua golongan. Penyair siapa pun mana terima baik sifat malu ni, kerana ia adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Dengan sebab itulah kalau kita perhatikan satu perkara, tarikannya untuk menarik perhatian kitanya, syaitan dulu kan dia nak goda Adam dulu dengan Hawa, dia buat apa dulu? Dia usaha biar jadi telanjang dulu. Itu. Biar dia jadi telanjang dulu. Mana apabila telanjang kan, malu tak ada malu lah. Itu maknanya apabila seseorang itu dia bertelanjang, mana dia tak ada malu. Dia maknanya syaitan berusaha menghilangkan sifat malu. Sebab itulah dia kata lagu mana? Dia kata gini. Tetapi akhirnya apabila ikut syaitan, dia jadi lagu mana? Akibatnya kita terpaksa kena jaga diri kita sendiri. Nabi Adam dengan Hawa dulu ketika dalam syurga, dia tak payah fikir makan minum, tak payah fikir nak pakai, dengan sendirinya pakai. Tetapi akibat daripada dia langgar perintah Allah SWT, lagu mana? Allah SWT hukum dia dan anak cucu dia sehingga kena fikir berlaku. Kalau nak makan pun kena fikir, kena masak, susah. Itu akibatnya. Dan kalau nak pakai, kita ada malu, nak tutup kemaluan itu pun kena fikir juga. Kena fikir juga. Tak boleh tutup begitu, tak boleh, tak sempurna. Dia kena tanam pokok, nak boleh tubik kapah, nak boleh tubik gitu gini, macam-macam lah usaha. Kena ada kilang, kalau zaman sekarang ni ada kilang, barulah tubik baju, pakaian, kain itu. Mana kita kena usaha sendiri, kena pisah sendiri. Syaitan dia buat lagu mana? Sebab itulah bila masa pun taktik syaitan ini digunakan. Bila dia nak musuh-musuh Islam nak membinasakan orang Islam, cara lagu mana? Dia hilangkan sifat malu manusia ni dulu, orang Islam ni dulu. Sebab itu dia bagi dia tiupkan idea yang ni, biar bergaul bebas lelaki dengan perempuan, biar buka aurat, biar buka gini-gini, sehingga akan apabila begitu orang akan melanggar perintah Allah. Bila langgar perintah Allah, beratlah gitu. Terpaksa kena tanggung sendiri segala-galanya. Kalau tidak, Tuhan tanggung, Tuhan sanggup. Kalau dalam dunia ni kita jaga sifat malu ni, jangan sampai diceroboh, maka insya-Allah Tuhan akan jaga lagi kita. Tapi kalau waktu terbuai semua, kita kena tanggung sendiri akibat dia tu. Itu sebab kita tengok dalam Quran disebut syaitan mula-mula sekali dia nak buat sifat malu. Malu situ. Walaupun Adam tu bila buat tu jadi berasa malu lah. Dia nak tutup lah kemaluan itu. Dia pun tutup lah dengan usaha dia. Tapi terpaksa, tak boleh duduk dah dalam syurga. Tidak layak dah dalam syurga tu untuk orang yang melanggar perintah Allah.
Dan kalau selagi anak cucu dia ni mana langgar lagi, maknanya semakin jauh dia daripada syurga, semakin sesuai dia dengan neraka. Untuk sesuaikan diri dengan syurga, yang ditutuplah sedapat mungkin. Tutuplah sedapat mungkin, supaya syaitan ini tidak dapat goda kita, dan kita biar tebal sifat malu. Tebal sifat malu. Dan jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan langgar perintah dia. Buat apa dia suruh. Artinya kita menyesuaikan diri kita, semakin mendekatkan diri kita kepada tempat asal kita, tok nenek kita, iaitu Adam dan Hawa, syurga. Sebab tempat tu tempat yang orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak melanggar perintah Allah. Orang yang melanggar perintah Allah tidak layak. Sehingga orang yang sudah duduk situ dah pun kena buat. Sehingga dia sedar sepatutnya dia kena buat lagu mana, dia kena hidup lagu mana, baru boleh masuk situ, baru boleh duduk situ. Itulah makna cerita kita dalam dunia ni, dia ada kaitan juga dengan malu itu. Sebab itulah kalau kita tengok musuh-musuh, gapo-gapo perancangan, semua dia pergi ke situ. Biar tak ada malu. Mana kalau orang perempuan ni, kalau dalam Islam ni dia ajar, malu sangat. Ini berdedah aurat belah mana-mana pun tak malu. Siapa dedah kemaluan pun tidak malu. Zaman sekarang ni, inilah yang berlaku. Orang Islam pun turut tu. Hak itulah yang menjadi contoh dia, ikutan dia. Itu makna tanda bahaya dia tu. Paras bahaya. Rasanya setakat itulah dulu untuk hari ini. Dan untuk pergi lagi kepada satu bab tu panjang pula. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan. Setakat itu dulu, wallahu a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.